Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Semwana binti Jayadi dari grup KB 52F. Asal usul Islam. Islam bermula di Mekah, iaitu di Hijaz. Hijaz ialah sebuah padang pasir yang luas dan kering kontang. Terdapat beberapa kota di Hijaz, iaitu kota Mekah, kota Taif dan kota Madinah. Pembentukan Islam banyak berasaskan pemikiran dan ajaran agama, di samping merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Masyarakat jahiliah berasal dari perkataan Arab, iaitu bermaksud bodoh, jahil dan dungu. Jika dikaitkan dengan zaman jahiliah bagi masyarakat Arab semenanjung tanah Arab, ini bererti masyarakat Arab hidup dalam keadaan jahil dan bodoh. Zaman jahiliah bermula sejak runtuhnya empangan Maghrib di Sabah pada tahun 300 Masihi sehingga turunnya wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masihi. Masyarakat Arab jahiliah mempunyai pegangan agama rasmi dan kepercayaan kerana mereka ingin mencari sesuatu hakikat yang mengatasi kekuasaan manusia. Mereka mempunyai agama rasmi dan mengganut berbagai jenis agama, iaitu yang pertama animisme, iaitu memuji alam. Yang kedua, agama Watani, iaitu menyembah berhala. Yang ketiga, agama Samawi ataupun agama Hanif, Kristian dan Yahudi. Dan yang keempat, kepercayaan. Assalamualaikum, saya Farah Wahidah binti Mahadi dari KB 52F. Saya akan membentangkan tentang cara penyampaian Islam di Mekah. Agama Islam atau dakwah disampaikan secara berperingkat. Pada peringkat awal, Islam disampaikan secara rahsia selama 3 tahun. Agama Islam hanya disampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat karib baginda. Peringkat pertama iaitu secara sembunyi atau rahsia. Islam disampaikan secara sembunyi selama 3 tahun. Hal ini kerana Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Nabi Muhammad melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini kerana adanya rasa takut terhadap perlawanan sengit kaum musyrik dan bahaya akan mengancam dakwah Islam yang baru sahaja dimulai. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, iaitu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi kerana situasi dan kondisi kota Mekah yang belum kondusif untuk melalui dakwah secara terang-terangan. Tujuan dakwah secara sembunyi bertujuan fondasi-fondasi awal bangunan agung Islam dapat dipancangkan dan berdiri tegak. Seterusnya, peringkat kedua iaitu secara terbuka. Penyampaian secara terbuka atau peringkat kedua merupakan seruan terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib. Nabi Muhammad menjemput keluarga Abdul Muttalib menghadiri satu perjumpaan yang diaturkan oleh Ali bin Abi Talib di rumahnya. Tindakan ini dilakukan setelah Nabi menerima wahyu dari surah Asy-Syu'ara ayat 214. Satu perjumpaan telah diadakan di Bukit Safa. Setelah baginda menerangkan dasar-dasar Islam, sebahagian daripada mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam, manakala sebahagian lagi menolak, terutamanya Abu Lahab. Peringkat terbuka kepada orang ramai apabila wahyu turun. Dakwah secara terang-terangan ini telah diadakan di Bukit Safa. Nabi Muhammad SAW telah memberi syarahan kepada semua anggota kabilah Quraisy yang hadir. Antaranya Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Zuhra, Bani Tamim dan sebagainya. Seruan yang disampaikan oleh baginda telah diganggu oleh Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi. Tindakan Abu Lahab ini telah menggagalkan dakwah Nabi Muhammad dan membawa kepada penentangan kaum musyrikin Mekah terhadap agama Islam. Seruan secara terbuka ini berlangsung selama 10 tahun sehingga baginda berhijrah ke Madinah. Saya Dayana Akilah binti Awang Fauzan dari kumpulan KB52F ingin membentangkan ataupun membincangkan tentang kerajaan Islam di Madinah. Kerajaan Madinah ialah merupakan kota terpenting untuk
pedagang, iaitu kota Madinah ni terletak di utara Mekah, di mana pedagang selalu datang untuk berdagang di situ. Kemudian kota Madinah juga amat penting untuk kaum dan agama Islam kerana di kota Madinah itu terdapat wujudnya kerajaan Islam yang mempunyai perlembagaan bertulis, iaitu Piagam Madinah yang pertama digubal di dunia. Kemudian di kota Madinah juga mempunyai sokongan kuat daripada kaum Arab dari Madinah kerana mereka bersatu hati untuk menerima agama Islam sebagai agama rasmi mereka. Tentang kepentingan Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Syifa Madinah yang pertama dikubal pada tahun pertama dan kedua Hijrah. Dikubal bersumberkan wahyu, mengandungi 47 fasal. Fasal 1 hingga 23 berkaitan hubungan antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Pasal 24 hingga 47 berkaitan dengan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap Madinah. Apakah yang dimaksudkan oleh Piagam Madinah? Piagam Madinah dikenali sebagai undang-undang negara. Isi kandungan Piagam Madinah ialah Nabi Muhammad sebagai pemerintah negara. Undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama ialah perjanjian yang menetapkan persamaan hak-hak kewajipan semua komuniti dalam kehidupan masyarakat di kota Madinah. Piagam Madinah merupakan landas yang mengatur bahawa semua pemeluk Islam yang berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas-komunitas berbangsa lain didasarkan atas prinsip-prinsip persatuan dan persaudaraan, bertetangga baik, saling membantu dalam menasihati, menghormati semua orang antara Islam, Arab dan Yahudi. Kepentingan Piagam Madinah terdiri kepada 6 bahagian. Yang pertama, kerajaan Islam Madinah merupakan model yang mampu menjadi panduan kepada pembentukan negara Islam yang lain. Seterusnya, wujudnya masyarakat berdasarkan ummah dan semangat ukhuwah Islam yang menjadi asas dan nilai hidup taraf kedudukan rakyat sama rata. Seluruh penduduk yang terdiri daripada berbilang kaum mendiami negara yang mempunyai undang-undang yang lengkap. Selain itu, Nabi Muhammad berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik dan menjadikan Madinah sebagai negara Islam terkuat. Yang terakhir, Nabi Muhammad berjaya mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap dan merangkumi peraturan-peraturan di dunia serta di akhirat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dahnia Adriana binti Muhammad Saiful. Saya dari kelas KB 52F. Saya akan bentangkan tentang kemunculan Islam di Malaysia. Faktor penyebaran Islam di tanah Melayu. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan dari Arab, China dan India telah lama menjalin hubungan di pelabuhan Asia Tenggara seperti Selat Melaka. Seterusnya, setengah pedagang luar ini membawa ulama bersama mereka untuk berdakwah di pelabuhan. Selain itu, pedagang Islam juga mempunyai hubungan baik dengan pemerintah tempatan hingga diberi keistimewaan. Ada di antara mereka dianugerahkan jawatan Shah Bandar. Shah Bandar inilah yang turut menyebarkan Islam. Yang kedua, perkahwinan. Terdapat dua perkahwinan iaitu perkahwinan sasiah dan perkahwinan biasa. Perkahwinan sasiah berlaku di kalangan kerabat diraja di Melaka. Contohnya di Melaka, Sultan Mansur Shah dan Muzaffar Shah mengahwinkan puteri mereka dengan Raja Siak Kampar Cambi. Kemudiannya negara ini akan diislamkan oleh mereka. Dan perkahwinan biasa pula berlaku antara ulama atau perdagang Islam dari India atau Arab dengan orang tempatan. Maka Islam disebarkan di kalangan keluarga dan masyarakat orang yang dikahwini itu. Yang ketiga, pengislaman raja dan golongan bangsawan. Apabila raja memeluk Islam, ia akan diikuti oleh rakyat kerana mereka sangat taat kepada raja. Selain itu, pengislaman Megat Iskandar Shah Melaka contohnya diikuti oleh pengislaman keluarga diraja, pembesar dan rakyat Melaka. Seterusnya, di pasal pengalaman Raja Malik menjadikan Siam cepat berkembang dan Pasai menjadi kerajaan yang kuat.
Yang keempat, kelahiran kerajaan Islam. Kerajaan Islam terawal iaitu Kerajaan Perak dan Samudra Pasai. Seterusnya, Melaka. Tun Perak memperluaskan kuasa dan kemudiannya mengislamkan kawasan seperti Aru, Rokan dan Siak. Selain itu, Johor. Kerajaan ini berusaha menawan semula Melaka bagi mengelakkan Portugis yang menawan Melaka menjadi pusat penyebaran agama Kristian di alam Melayu. Yang kelima, peranan pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan bertindak sebagai pusat keilmuan dan penyebaran Islam seperti Perak, Riau dan Aceh. Di sini ramai cerdik pandai dan banyak institusi pendidikan. Yang keenam, peranan mubalik. Mubalik atau pendakwah, ulama ahli sufi berperanan secara langsung menyebarkan Islam. Yang ketujuh, keistimewaan Islam. Kemunian Islam merangkumi semua bidang termasuk konsep Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, hak individu dan masyarakat dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Nama saya Muhammad Danish Haziq bin Zulkifli daripada KB52F. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cara penerimaannya dari aspek perdagangan, iaitu agama Islam telah tersebar dengan luasnya apabila para pedagang daripada China dan juga India telah memeluk Islam. Yang kedua ialah peranan mubalik, iaitu mereka telah menyebarkan agama Islam dengan luasnya di seluruh Asia Tenggara. Dan yang ketiga ialah dari aspek perkahwinan, para pedagang luar yang telah memeluk Islam boleh berkahwin dengan orang tempatan. Dan yang keempat iaitu peranan pusat kebudayaan, iaitu sebagai institut pendidikan. Seterusnya ialah pengaruh Islam di Malaysia. Dari aspek yang pertama iaitu aspek sistem pemerintahan dan pentadbiran, adanya institut kerajaan. Mereka juga menggunakan penggunaan nama-nama Islam dan adanya sistem perundangan di sistem kerajaan Malaysia. Yang kedua ialah sistem pendidikan, iaitu mereka membuka peluang pendidikan bagi semua bangsa dan agama. Dan yang kedua ialah di setiap sekolah mereka menerapkan dan menekankan pelajaran tentang agama-agama mereka yang tersendiri. Yang ketiga ialah cara hidup, iaitu mereka menggunakan gaya hidup iaitu kepercayaan daripada keramat-keramat. Dan yang terakhir ialah cara pemakaian bagi orang Islam amat dititik beratkan, iaitu bagi orang lelaki haruslah menutup daripada pusat hingga ke lutut, dan perempuan harus menutup semuanya kecuali muka dan tapak tangan. Seterusnya, daripada aspek pentadbiran, mereka telah menukarkan nama raja kepada sultan. Dan yang kedua, dari aspek perundangan, terdapat 12 jenis undang-undang, iaitu adanya undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Dan yang terakhir ialah dari aspek gaya hidup. Kehidupan agama Islam telah mempengaruhi kehidupan orang Melayu, sama ada bagi pemimpin dan juga rakyat. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang gaya yang dibawa oleh Islam. Yang pertama, kenegaraan dan pemerintahan. Iaitu Malaysia ialah negara yang mempunyai pemerintah Islam. Pemerintah digelar sebagai sultan. Negara Malaysia hidup dalam bersatu hati, iaitu kaum Islam dan kaum yang lain hidup dalam harmoni dalam satu kemasyarakatan dan tidak ada sebarang kesalahfahaman ataupun konflik yang berlaku. Seterusnya, di dalam Malaysia Islam telah mengajar agar tidak membandingkan antara Islam dan bukan Islam, berkawan, tidak mengira bangsa, agama, paras rupa dan warna kulit. Seterusnya, kehidupan seharian. Islam telah mengajar kita cara pemakaian yang sesuai seperti menutup aurat. Seperti wanita Islam dan lelaki Islam haruslah menutup aurat mengikut syariat yang ditetapkan. Selain itu, perkara yang menjadi habit kepada kaum Islam ialah jika bertemu antara Islam dan Islam harus memberi salam dan wajib menjawab salam.
Dan selain itu, perempuan yang bukan umat Islam, yang bukan dari mahramnya, tidak boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan, seperti kita tidak dibenarkan menyentuh kawan lelaki. Yang ketiga, budaya dan kemasyarakatan. Islam mengajar kita cara hormat kepada orang tua dan orang lain. Sebagai contoh, kita mestilah hormat kepada pendapat orang lain agar tidak menjadi konflik dalam satu perbincangan itu. Selain itu, bercakap dengan sopan santun, tidak meninggikan suara kepada ibu bapa dan guru-guru serta orang yang lebih tua daripada kita. Yang seterusnya, budaya yang telah dibawa oleh Islam ke negara Malaysia ialah sambutan hari raya dan bulan puasa. Seperti yang dijalankan, bulan puasa disambut agar mengingati dan mentaati perintah Allah pada bulan Ramadan. Kesenian dan warisan. Warisan Islam mengajar kita cara mempertahankan diri, iaitu ketika kita menegakkan nama keluarga dan demi mempertahankan negara. Selain itu, kesenian, lagu yang dimainkan dan disembahkan menggunakan alatan tradisional seperti kompang dan sebagainya di majlis kahwin. Budaya dan makanan. Pemakanan Islam. Islam melarang kita untuk makan daging yang haram, iaitu daging khinzir. Selain itu, Islam juga melarang kita makan haiwan yang hidup di dua alam, di air dan di darat, seperti katak, ular, buaya, biawak dan sebagainya. Selain itu, arak dan dadah ialah haram bagi umat Islam. Hal ini demikian kerana ia akan memudaratkan diri sendiri dan orang sekeliling, seperti kecederaan, pembunuhan dan pemberontakan. Seterusnya, budaya dan kesihatan. Bagi perubatan Islam, Islam menyarankan kita agar menggunakan panduan dalam Al-Quran untuk mencari ubatan yang sesuai, seperti menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran bagi mengelakkan daripada jangkitan dan tawakal kepada Allah. Selain itu, menjumpa dengan ustaz ialah salah satu cara yang berkesan, seperti ingin menghilangkan santau dan sihir yang ada pada kita. Selain itu, Ayatul Kursi dan juga surah-surah suci Al-Quran dapat menghindarkan kita daripada gangguan jin dan syaitan. Jelaslah bahawa gaya hidup yang dibawa oleh Islam sangatlah membantu dalam ekonomi negara, seperti melahirkan pemimpin-pemimpin Islam yang bertanggungjawab terhadap negara dan menjadikan negara sebagai negara yang aman dan harmoni tanpa perbalahan dan pergaduhan antara kaum. Hal ini juga telah menjadikan negara Islam negara Malaysia sebagai contoh negara yang terkuat dan terulung. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.